Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada hari ini. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda sentiasa berbahagia dan sihat walafiat. Apa khabar saudara Salihin Usali Tan? Doa saya saudara bahagia ya. Saudara Hafiz Wan Basirun, Waalaikumsalam, Pendekar Mata Satu. Salam, tak masyuk. Tok Do, Saudara Zamari LC, selamat malam. Saudara Anwar Jubin, beliau bikin salam pada teman-teman yang lain. Saudara Marabiah Abdullah. Ini Puan Marabiah Abdullah, bukan saudara. Maaf saya Puan. Begitu juga dengan Anggrik Rimba. Salam ayahanda katanya. Moga harum mewangilah, mekarlah di Kelantan itu dengan Anggrik Rimbanya ya. Saudara Salihin Usalitan dari Kelang ya saudara. Saudara Ramli Sukardi, saudara Hanif dari Ledang. Johor yop. Sekejap lagi saya beri pencerahan. Saudara Muhammad Azhar, saudara Muhammad Hashim, Muhammad Din, apa khabar saudara? Paipon. Paipon Adi malam ni banyak macam-macam yang kontroversi saudara Paipon. Saudara Azali Kasim, Abi K, Abi Nur, Izara Nur Iman, apa khabar Izara? Aki doakan supaya sehat walafiat. Dah sembuh tu ya Izara. Iki okey, Mami okey. Begitu juga dengan saudara Iza Shah, saudara Ahmad Asri, saudara Raja Kamal, Raja Bazian. Apa khabar aku? Sungai Petani okey ke? Mudah-mudahan saya Sungai Petani tidak hujan. Saudara Sulaiman Said, Nizam Zabran. Salam perjuangan saudara Nizam Zabran, saudara Abu Samah, saudara Muhammad Zaki. Begitu juga dengan Alif Razi, salam dari Johor. Hai, orang Johor sekarang ni, Paipon. Semoga saya sekeluarga sihat insya-Allah. Terima kasih. 1HM1. Saudara Z, ya syukurlah Paipon, amal terbaik. Saudara Burhan Prabu dari Melaka. Burhan, nampak gaya dari Melaka kena pergi ke Johor lah lepas ni. Saya Puan Hamidah, Hamizan Adnan dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. Kerana malam ini banyak perkara yang kita nak bercakap. Jadi akan saya santuni anda satu persatu usai pencerahan malam ini. Baik saudara, seperti biasa tugas saya nak buat macam mana? Masih lagi harus memberi laporan kedudukan apa yang berlaku pada negara kita. Saudara, hari ini saudara adalah hari yang ke-675. Sudah 675 hari negara kita ini dicengah dan ditaburi oleh virus corona yang nampak gayanya belum ada tanda-tanda usai. Kerana menurut laporan daripada saudara Rio dari Sri Melaya, kirimannya saya melihat hari ini masih lagi ada peningkatan. Semalam dia meningkat daripada 3,764 kepada 4,046. Hari ini mencanak lagi pada angka 4,116 warga kita yang telah pun dijangkiti oleh virus corona. Ini menjadikan jumlah terkumpul adalah 2,829,089 orang warga kita yang telah pun dijangkiti oleh virus corona. Semalam kematian adalah 16. Jadi kalau kita melihat dari jumlah keseluruhan untuk hari ini, iaitu 22 Januari dengan jangkitan 4,116, bulan ini sahaja saudara adalah 67,805 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Sebab itu saya berpesan pada teman-teman, jagalah kebersihan diri kita, pastikan adanya penjarakan sosial. Kalau tiada keperluan tak payah keluar rumah saudara. Duduk di rumah, dan kalau keluar ke kedai dan sebagainya, pastikan kita menjaga kebersihan diri kita. Balik rumah, basuh tangan dan sebagainya. Okey saudara, itu yang dapat saya laporkan. Terima kasih saudara Rio daripada Sri Melaya. Usai laporan COVID-19, seperti biasa saudara, e-commerce. Kalau anda ada punya produk-produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 0113304141 untuk membolehkan saya mewawarkan produk saudara. Al-Azhar tentulah dengan haruman setangi bakurnya dan juga minyak wangi. Minyak wangi daripada tanah Arab. Saya memakai jenama Amir Al-Qut, pati kayu gaharu. Begitu juga saudara boleh berpesan rendang tok ibunya, sama juga dengan bahulu berdal. Orang Perak yuk.
Juga saudara juga boleh memesan apa ini untuk kesihatan ya. Produk ini adalah gula O. Gula O harganya murah. Saya sebagaimana perjanjian saya dengan Facebook, saya tak boleh sebut berapa harganya saudara. Tapi boleh hubungi Al-Azhar untuk mendapatkan bekalan gula O. Ini gula tanpa kalori saudara. Sila hubungi Al-Azhar. Kalau tak dapat Al-Azhar, jangan lupa hubungi Siti Farehah. Siti Farehah di talian 017 711 4300. Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah saudara. Juga Syauqi. Dah kabarnya bertambah beransur pulih. Saudara Syauqi dari syarikat Kizinis. Saudara hubungi beliau di talian 012 357 5703. Ini untuk di Lembah Kelang saja saudara. Supaya bagi saudara yang ingin memesan buah-buahan seperti kiwi, cherry, anggur, apple dan sebagainya. Buah-buahan itu adalah grade AAA, manis dan lebih murah daripada harga di supermarket. Dan buah-buahan tersebut boleh dihantar terus ke rumah saudara. Akhir sekali saudara, tentulah produk daripada saudara Nizam. Saudara hubungi Nizam 019-435-1203 iaitu Popiah Sirih Lady Maria. Popiah Sirih Lady Maria kalau kita makan amat mengasyikkan sebab rangup, pedas, manis semua ada situ. Harganya murah. Hubungi Nizam di talian 019-435-1203. Usai sesi e-commerce. Baik saudara, seperti biasa kita masuk segmen naluri kehidupan. Saudara, sebenarnya kalau kita melihat satu-satunya yang bukan nabi ataupun rasul tetapi kisah dirinya ada terdapat dalam Al-Quran, iaitu Luqman Al-Hakim. Jadi kadang-kadang kita hairan kenapa nama ini ada dalam Al-Quran. Sebenarnya ada banyak perkara yang ajaran Islam kita ini yang menyentuh bagaimana karakter tentang kehidupan Luqman Al-Hakim ini. Hidupnya penuh dengan hikmah. Satu hari ia pernah menasihati anaknya tentang hakikat hidup saudara. Katanya, anakku, jika makanan telah memenuhi perutmu, maka akan matilah fikiran dan kebijaksanaanmu. Semua anggota badanmu akan malas untuk melakukan ibadah dan hilang pula lah ketulusan serta kebersihan hati. Padahal hanya dengan hati yang bersih manusia boleh menikmati lazatnya berzikir. Jadi saudara, kalau saudara makan bukan untuk sekenyang-kenyangnya, sekadar mengenyangkan. Kesihatan pun baik saudara. Kemudian katanya lagi, anakku, kalau sejak kecil engkau rajin belajar dan menuntut ilmu, maka dewasa kelak engkau akan memetik buahnya dan menikmatinya. Artinya di sini saudara, Luqman berpesan pada anaknya supaya, dan kita juga, supaya menuntut ilmu. Anakku, katanya lagi, ikutlah engkau pada orang yang sedang menguruskan jenazah. Saudara, jangan kau ikut orang yang hendak pergi ke pesta pernikahan. Kerana jenazah akan mengingatkan kamu pada kehidupan yang akan datang. Sedangkan pesta pernikahan akan membangkitkan nafsu duniamu. Itu pesan Luqman pada anaknya. Malahan pesannya lagi, anakku, aku sudah pernah memikul batu-batu besar. Aku juga sudah mengangkat besi-besi berat. Tapi aku tidak pernah menganggap sesuatu yang lebih berat daripada tangan yang buruk perangainya. Jadi bahasa yang digunakan, bagaimana Luqman Al-Hakim ini pesan pada anaknya begitu indah saudara. Dan katanya, anakku, aku sudah merasakan semua benda yang terasa, tapi tidak pernah merasakan yang lebih menyakitkan daripada kemiskinan dan kehinaan. Memang saudara, kalau kita hidup dalam keadaan kemiskinan, orang akan menghinakan kita saudara. Itu hukum dunia. Hina besi kerana karat, hina manusia kerana darjatnya saudara. Dan akhir sekali saya dapat cilipan ini, anakku, kata Luqman Al-Hakim, aku sudah mengalami penderitaan dan bermacam-macam kesusahan, tapi aku belum pernah merasakan penderitaan yang lebih susah daripada menanggung hutang. Jadi saudara, kalau sepanjang kita hidup ini, janganlah kita suka berbuat hutang. Hutang ini saudara
sampai ke mati dituntut. Kalau kita bawa hutang kita ke akhirat nanti, seksa nak cari orang nak bayar balik hutang kita. Dan saya berpesan pada anak-anak yang sudah bekerja, kalau ibu bapanya dah tak ada, fikir-fikirkanlah. Andainya ibu bapa anda masih ada hutang, tolonglah langsaikan hutang kedua ibu bapa anda. Itu tentang naluri kehidupan kita untuk kita kongsi bersama. Ya, Saudara Harun, terima kasih. Saudara Hanif Ledang. Saudara, menurut sahabat saya, Cikgu Hibil, dia hantar pada saya kiriman, ini segmen Mutiara Kata. Kata Cikgu Hibil, ekonomi bukanlah kejahatan. Ekonomi sejati selalu berkait penciptaan penghasilan yang lebih besar daripada pengeluaran. Jadi sebab itu kita harus menguasai ekonomi. Terima kasih Cikgu Hibil atas kiriman Mutiara Kata untuk kita kongsi bersama, saudara. Baik, saudara. Sebenarnya saya hari ini, saudara lihat, saya menghadiri kursus pilihan raya untuk pilihan raya yang akan datang, pilihan raya 15, anjuran veteran UMNO Wilayah Persekutuan di Pusat Ilmu di Janda Baik. Sebenarnya saya bersiaran hari ini adalah daripada Janda Baik, Good Widow. Bukan Beautiful Widow, saudara. Good Widow. Di sini ramailah yang veteran-veteran, tapi tak ada, kalau ada nanti boleh kita berbicara dengan mereka. Tapi belum habis lagi. Yang dirasmikan oleh Datuk Johari Abdul Ghani selaku pengurusi perhubungan UMNO Wilayah Persekutuan. Saudara, baju pun saya orang UMNO. Nak marah-marahlah. Walaupun baju saya UMNO pakai merah, tidak semestinya saya tak boleh mengkritik kalau pimpinan UMNO tak betul. Kita mesti bersetuju untuk tak bersetuju, saudara. Saudara. Baik, saudara. Suka tak suka, saya harus melafazkan juga. Salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 dari kumpulan wang simpanan pekerja. Masyuk tak masyuk, soal lain. Luntur tak luntur, soal lain. Sebagaimana janji saya pada pelayar-pelayar yang amat mengharapkan, saudara Sheikh Mak Hashim, tak baik tu, jangan kata UMNO tamat kuasa. Jangan begitu, bukan UMNO ini rumah. Saya dah cakap, saya dah berpesan pada saya berkali-kali, jangan tuduh rumah. Saudara mungkin kata pas begitu, pimpinan lain. Saudara, saya akan beri pencerahan nanti, insya-Allah. Dan saya ingin mengingatkan kepada pimpinan supaya janganlah berbelanja berlebihan. Kalau negara berbelanja tanpa had, maka kita akan menjadi negara yang muflis, saudara. Baik, saudara. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah perjuangan tanpa noktah. Apa yang saya maksudkan dengan perjuangan tanpa noktah? Sabar dulu, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Pak Nazil ni orang lama di Perlis dan saban hari menghantar kiriman kepada saya. Terima kasih Pak Nazil. Tidak henti-henti, setia pada saudara. Pak Nazil telah menghasilkan banyak buku-buku, terutama buku pantun dan 15 buah buku. Saudara boleh layari alamaya Pak Nazil di maya Nazil Hashim Muhammad. Saudara, kata Pak Nazil, mata-mata pangkat biasa, diri berasal dari berseri. Jagalah harta warisan bangsa, jangan kesal menggigit jari. Tu Pak Nazir kata mata-mata anggota polis lah tu. Itu maksudnya mata-mata itu anggota polis, ya saudara. Sebab itu Pak Nazir mengharapkan supaya kita menjaga harta warisan bangsa kita. Jangan kita mengesal nanti akhirnya kita menggigit jari. Katanya lagi, sungguh cantik si anak dara bersama Fatanah, baiknya budi. Politik dikata penghalal cara, menipu fitnah menjadi-jadi. Jadi akhirnya orang melihat politik ini macam kotor lah sebab berfitnah sana, fitnah sini, menjadi-jadi. Jadi Pak Nazir menzahirkan kerunsingannya melihat cara kita berpolitik yang mengamburkan fitnah, maki hamun dan sebagainya. Terima kasih Saudara Akbar Tajuddin. Saya pakai baju UMNO malam ni. Kursus pencerahan untuk pilihan raya bagi veteran UMNO. Veteran, dah veteran saya dah putih dah ni. Baik saudara. Saya santuni juga dalam segmen Gedung Ilmu. Sebab Gedung Ilmu ini penting untuk kita menghayatinya.
Saudara Zulkifli Abdullah, Tok Lebay nak join MN Pulai Johor, Sabah saudara. InsyaAllah saya akan berbicara nanti. Dalam segmen Gedang Ilmu ini, itu adalah culipan daripada buku yang dikirimkan, yang diberikan kepada saya oleh Tan Sri Johan Jaafar tentang tajuk buku itulah Pemimpin dalam Ungkapan Melayu. Buku ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, garapan Saudara Tenas Effendi, ya saudara. Dalam buku tersebut, pemimpin terdahulu dan orang Melayu terdahulu berpesan supaya pemimpin hari ini sepatutnya hadirnya dalam keadaan yang bijak, laksana, saudara. Kerana kalau pemimpin itu katanya mestilah pemimpin yang cerdik. Bila menjadi pemimpin yang cerdik, tahu menyimak, bijak memilih, tahu menyelesaikan perkara yang pelik, ilmunya luas, budi pun baik. Kalau kita mempunyai pemimpin yang cerdik, jadi ilmunya luas, saudara, budi pun baik, akalnya panjang, bicara pun molek, negeri makmur, rakyat terdidik. Pimpinan terdahulu mengharapkan hadirnya pemimpin masa kini dan akan datang terdiri daripada mereka yang cerdik. Kerana bila dijadikan pemimpin, tuah pun naik. Dijadikan tua, ianya baik. Dijadikan induk, ia selidik. Ia kan macam ibu dia memati, menyelidiki satu persatu. Hidup damai, tiada yang mengusik. Itulah harapan pemimpin dan warga bangsa kita terhadap pemimpin hari ini dan masa depan, supaya memimpin bangsa kita dengan kecerdikan ilmu mereka. Kita sambung lagi malam besok, saya. Baik, seperti biasa, sebelum saya menyambung dan memberi pencerahan pada malam ini, saya perlu mengingatkan bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dan masuk ke channel YouTube ataupun mana-mana channel sekalipun, maka semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang anda lakukan. Ingat saudara, tangan yang mencincang, bahulah yang memikul. Kalau nak pakai semua, tak ada masalah. Amir Hijaz fan, terus gitu. Tapi bila culik macam-macam, saya minta maaf. Saya tidak bertanggungjawab kerana saya tidak mampu untuk memantau kesemua culipan ataupun editing ataupun suntingan yang anda lakukan. Begitu juga dengan komen-komen yang anda berikan. Jadi berhati-hati saudara, jangan sampai anda membuat komen yang bertentangan dengan undang-undang Kementerian Penerangan dan Komunikasi. Negara kita ada undang-undang, saudara. Berhati-hati saudara, saya tidak bertanggungjawab atas sebarang komen yang anda lontarkan. Sebab itu saya katakan, kalau anda mau memberi komen, memberi pandangan, gunakanlah bahasa yang baik, tidak menjadi masalah. Ingat saudara, ini adalah pencerahan politik. Dalam pencerahan politik ini, hasil saya dapat daripada bacaan, daripada kiriman teman-teman dan juga perbualan saya dengan pemimpin yang ada pada hari ini. Begitu juga dengan pengalaman sebagai seorang warga jurnalis satu ketika dahulu. Itu yang saya cuba garap agar warga kita dapat informasi yang agak lebih jelas dan tepat. Bukan niat saya untuk memuja sesiapa saya, tidak, saudara. Prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. InsyaAllah tenanglah hidup kita, lenalah tidur kita. Tapi kalau saudara tak bersetuju saja, tak lenalah nak buat macam mana. Saya mengharapkan agar gunakanlah bahasa yang terbaik untuk kita saling menyantuni satu sama lain. Saudara, niat saya lebih suka menjalin persahabatan. Saya tak ambil kisah sama ada anda daripada parti mana pun. Saya warga UMNO, mungkin anda daripada DAP ke, daripada PAS ke, daripada Keadilan ke, daripada Bersatu ke, tidak ada masalah untuk kita menyantun persahabatan. Ingat saudara, politik kita kena ketepikan, soal ukhuwah sama insan ini yang diperlukan. Ini yang kita akan bawa nanti ke akhirat nanti, saudara. Saudara, jangan lupa santunilah ukhuwah sesama ummah, saudara. Baik, saya sebenarnya masih lagi rasa cukup tidak senang melihat keadaannya harga barangan semakin meningkat. Harga makanan meningkat, macam saya katakan semalam. Timbalan Menteri mengatakan barang-barang di kedai, makan pun naik, di supermarket pun naik. Dan semalam dilaporkan harga minyak masak RM4.8 paket. Hari ini saya menerima kiriman lagi, rupanya harga biskut kering pun naik 10%,
Begitu juga dengan harga sardin dan Milo. Saya menggeleng kepala, saya kata nak jadi macam mana warga kita? Barang terus menaik. Barang keperluan untuk kita makan, sardin, Milo, biskut, susu belum tahu lagi. Yang lain-lain saya tak tahu. Tapi yang saya nampak, apabila kata biskut dah naik, Allah, saya kata, macam manalah anak-anak nak makan biskut. Saya kadang-kadang malam-malam saya makan biskut. Mungkin saya boleh beli, tapi teman-teman yang lain macam mana? Inilah keadaan kedudukan negara kita, saya amat mengharapkan agar pimpinan dapat melihat permasalahan kenaikan harga barang ini bukan sedikit, saudara. Ini mencerut kehidupan rakyat. Dalam keadaan rakyat susah, nak minta duit keluar wang simpanan pekerja pun tak dapat. Itu yang saya marah tu. Orang kata dikeluarkan bagi mereka berkelayakan. Mereka yang mempunyai simpanan lebih 50,000 yang berkelayakan. Tak boleh bagi 10,000, bagilah 5,000 untuk diorang hidup. Tapi masalah sekarang ni macam-macam alasan mereka berikan. Ini yang saya kadang-kadang tak puas hati. Tapi bila kita cakap soal KWSP ni, orang kata saya menghasut. Kalau orang tu simpanan dalam KWSP cuma ada 2,000 ataupun 10,000, gilalah saya ni kalau suruh keluar 10,000. Yang kita maksudkan, mereka yang mempunyai simpanan 50,000 ke atas, yang berkelayakan untuk mendapat pengeluaran 10%. Kalau dia ada duit simpanan 500,000 pun minta 10,000 saja. Bukanlah sebab itu maka masa depan mereka susah. Tapi pimpinan memberi berbagai alasan. Dan saya juga agak kecewa bila dijuruskan tentang pengeluaran wang simpanan pekerja ini hanya untuk mangsa banjir. Ini bukan soal mereka yang mengalami musibah banjir. Musibah banjir satu hal. Pimpinan kerajaan pun ada memberi, bukan tak ada. Alhamdulillah. Tapi saya kata tadilah, seperti kain sengkat, tutup di lutut nampak pusat, tutup pusat nampak lutut. Jadi kalau ada pengeluaran wang simpanan pekerja tu, dapatlah kelegaan sikit. Apalah salahnya pimpinan melegakan perasaan rakyat? Itu yang saya harapkan. Baik, saudara. Saya juga terkesan apabila Muhammad Presiden UMNO semalam dalam live dia dengan channel NR Channel, bila beliau menyatakan bahawa teman-temannya, rakan-rakannya yang berniaga hari ini, ramai yang sedang menanti surat untuk dimufliskan. Ini gambarannya sebenar. Kalau beliau menyatakan begitu, ini bukan main-main. Ramainya warga kita yang sedang ternanti-nanti untuk diisytiharkan muflis. Inilah kedudukan ekonomi kita. Sebab itu UMNO menurut beliau akan terus meneruskan usaha untuk mendapatkan pengeluaran wang daripada tabung kumpulan wang simpanan pekerja milik rakyat, milik mereka sejumlah RM10,000 secara one off. Jadi artinya walaupun 2 hari lepas Parlimen dah buat keputusan, walaupun Menteri Kewangan kata tak ada pengeluaran, tapi UMNO akan terus meneruskan usaha untuk membolehkan pengeluaran ini dilakukan. Moga pengeluaran daripada iCitra ini mencapai kejayaan. Mudah-mudahan. Itu saja yang boleh dapat saya nyatakan, saudara. Ya? Saya sebenarnya hari ini berada di Janda Baik, saudara, ya, dekat Good Widow. Saudara, saya hairan, ya. Hari ini hanya kerana seorang bernama Azam Baki. Saya sebenarnya tidak mahu menyebut soal campur hal persoalan yang menyangkut soal Suruhanjaya pencegahan rasuah ini. Saya tak mau campur. Sebab itu biarlah pihak berwajib meneruskan, sama ada nak siasat ke, nak bawa ke mahkamah ke, nak melepaskan, terpulang. Itu bukan urusan saya. Tetapi yang saya hairankan bila adanya unjuk rasa hanya kerana seorang bernama Azam Baki, Kuala Lumpur tertutup. Saya geleng kepala. Jalan-jalan raya di Kuala Lumpur ditutup. 7 jalan di Kuala Lumpur ditutup. Dan saya amat kesian. Sepanjang jalan Tengku Brahman, peniaga-peniaga tak boleh berniaga. Hanya kerana seorang, Azam Baki. Sebab itu saya katakan sepatutnya pimpinan terus teranglah bercakap. Kalau perlu disiasat, katakan siasat. Kalau perlu dikata ditangkap, tangkaplah. Bawalah keadilan. Negara kita ini negara hukum. Tapi bila dibiarkan berleluasa benda begini, Parlimen minta diadakan persidangan, tidak mahu.
Akhirnya bila Parti Pembangkang minta diadakan perbincangan berhubung tentang isu Azam Baki ini, tidak dilayan oleh Parlimen, akhirnya timbullah sekarang ni. Anak-anak muda menunjukkan unjuk rasa. Kalau mengikut kenyataan pihak polis malam, katanya mungkin 7 hari. Apakah selama 7 hari Kuala Lumpur tutup? Ini keadaannya yang saya rasa tak sepatutnya berlaku. Dan takkanlah kerana itu kita nak beramuk sama-sama kita. Saudara, sesuatu yang saya tak boleh fikirlah. Because of one by the name of Azam Baki, Kuala Lumpur ditutup. Ini masalahnya sebenarnya, saudara. Saya tak katalah bahawa demonstran itu halal. Saya tak katalah demonstrasi itu wajar. Tetapi carilah upaya lain. Saya tak tahu macam mana nak buat dalam keadaan begini. Sepatutnya pimpinan memikirkan secara tuntas. Dan hari ini, selain daripada saya kesian melihat peniaga-peniaga yang berniaga di sepanjang Jalan Tengku Rahman, mereka yang nak bekerja pun tak boleh nak masuk kerana jalan ditutup, total tutup. Kalau benda ini berlanjutan selama 7 hari sebagaimana nyatakan semalam, lagi teruklah. Dan lebih membuatkan saya rasa kurang senang apabila saya nampak seolah-olah ada elemen pertempuran antara pihak berkuasa dengan demonstran. Anak muda, biasalah saudara. Cuma hari ini alhamdulillah tak adalah macam dia terjadi waktu zaman demonstrasi era reformasi dulu. Yang kena gas pembersih mata lah, simbah airnya. Tidaklah. Tapi bagaimanapun sepatutnya bila dah pihak pemerintah, bila mahkamah dah membuat pengumuman bahawa mahkamah Magistrat Kuala Lumpur mengatakan tidak diizinkan, patutnya batalkanlah pihak penganjur. Carilah hari lain. Tapi tidak juga. Jadi saya bukan nak memenangkan tuan, bukan nak menangkan pihak lain, tidak. Tapi saya amat bersimpati pada anggota polis. Maka masa mereka yang sepatutnya digunakan untuk mencegah jenayah lebih banyak dihabiskan untuk mengawal keselamatan. Dan pada demonstran juga saya berpesanlah pada anak-anak. Saya lihat mereka ni mungkin anak muda, pada anak-anak saya pesan, kalau boleh janganlah kita ada konfront ataupun saling babalah dengan pihak polis. Mereka menjalankan tugas. Kena ingat, negara ini negara hukum. Apabila mahkamah mengatakan tak boleh, maka pihak polis terpaksa mengawal keselamatan dan mengawal supaya benda tak boleh berlaku. Itu tugas pihak polis. Nak maki polis pasal apa pula? Saya tengok adalah 2-3 kiriman dalam YouTube, dalam Facebook, anak-anak muda kita melontarkan kata-kata yang tak sepatutnya. Dia anggota pasukan keselamatan juga adalah manusia biasa, saudara. Mereka menjalankan tugas dan mahu menjalankan agar negara kita ini ditadbir dengan kita warga cinta damai, saudara. Jadi bagaimanapun saya bersyukur tak adalah benda yang seperti demonstran dulu. Tak adalah kereta yang gemuk, pecah cermin dan sebagainya. Alhamdulillah. Tapi saya nasihat kalau dah tak boleh itu, tunggulah waktu lain. Mintalah permit yang lainnya. Saya tidak mahu sebab saya lihat ada bendera-bendera parti-parti politik tertentu yang dibawa oleh anak-anak muda ini. Jadi akhirnya isu seorang Azam Baki ini, parti politik campur tangan, anak muda campur tangan. Jadi ini dilihat oleh dunia. Ini yang tidak baiknya. Jadi Saudara Muhammad Amin Jack, untuk menyedarkan pimpinan sekarang ini, itu kenapa anak muda tunjuk perasaan. Saya dah cakap dulu, tak silap saya 5-6 bulan dulu saya dah cakap. Dalam keadaan ekonomi yang begini, dalam kalangan anak muda yang sudah kehilangan pekerjaan, mereka sudah melihat bagaimana masa depan kami. Dan mereka ini, saya katakan, adalah ibaratkan minyak petrol dalam takungan petik saja menyala. Sebab itu saya melihat walaupun tak boleh pun mereka tak juga. Mereka mahu melakukan unjuk rasa. Ini sepatutnya pimpinan harus menyantuni. Saya dah bercakap, saya dah berpesan. Jangan sampai anak muda digunakan untuk mereka mengadakan unjuk rasa, demonstrasi sana sini. Jadi tak aman negara kita ni. Jangan hanya kerana politik. Azam Baki bukan orang politik. Dia kaki tangan kerajaan. Jadi orang politik kena menangani masalah ini secara matang dan tuntas. Jangan dijadikan sebagai isu yang membolehkan anak-anak muda ini meledakkan perasaan mereka.
Saya khawatir saudara sebenarnya. Saya tidak menghalang mereka, saya tidak menentang. Tidak juga saya mengalakkan. Kerana apabila magistrate, hakim magistrate menyatakan tak boleh. Dia patutnya tak bolehlah. Jadi sepatutnya penganjur seharusnya mencari upaya bagaimana untuk ditenangkan hati dan fikiran anak muda ini. Tapi penganjur juga tak tahulah. Ini masalah negara kita yang kita alami saudara dalam suasana negara yang sebegini. Di saat ekonomi kita yang tak menentu saudara. Jadi saya haraplah kalau ada pun unjuk rasa, demonstran, sebaik mungkin saya mencadangkan jangan ada pertempuran ataupun kata-kata yang diluarkan ataupun dilontarkan kepada pihak berkuasa, pihak polis. Saudara kena ingat, anggota pasukan polis juga mereka adalah untuk mengawal keselamatan. Mereka juga manusia biasa. Saudara, mungkin tak kena pada saudara, tapi kalau ibu bapa kita anggota polis, apa perasaan kita? Tiba-tiba orang maki dan sebagainya. Janganlah. Saya harap kita hentikan pertempuran antara pihak pasukan keselamatan, pihak polis dengan demonstran. Nak demonstrasi, pandai-pandai anda lah. Saya pun biasa muda, saudara. Jadi kalau saudara nak berdemonstrasi, teruskanlah. Saya tak ada masalah bagi saya. Tetapi jangan sampai bertempur dengan pasukan keselamatan. Itu tak baik, saudara. Kita harus ingat, saudara, pasukan polis adalah pelaksana undang-undang. Bila undang-undang menetapkan, maka mereka harus melakukan. Saudara, ingat, kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap permasalahan itu dengan penuh harmonis. Baik. Usai demonstran, saya tak mau cakap lagi pasal demonstrasi tadi. Sebab saya dah kata, janganlah kerana seorang azam baki, maka kita pula bertempur. Saudara, pimpinan harus menyelesaikan masalah ini. Saya melihat pimpinan negara harus menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Jangan dibiarkan sampai anak muda pula campur tangan. Hari ini saudara, akhirnya Dewan Undangan Negeri Johor telah pun dibubarkan. Ini adalah berikutan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Hasni telah pun menghadap Duli Yang Mulia Tuan Agong untuk memberi nasihat. Jadi jangan salah ayat saudara, bukan kuasa Menteri Besar nak bubarkan, tidak. Kuasa membubarkan Dewan Negeri, Parlimen terletak pada Duli Yang Mulia Tuan Agong ataupun Raja-Raja Melayu. Jadi petang tadi sekitar jam 5 petang, Datuk Hasni telah pun menghadap Duli Yang Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar dan baginda berkenan. Jadi jangan salahkan UMNO. Saya nak bagi tahu, jangan sesekali-kali saudara menyalahkan UMNO. Tuduh UMNO tu gila kuasa sebagainya. Bukan. Datuk Hasni menghadap tuanku menceritakan ini keadaannya. Bahawa dalam keadaan kedudukan politik, pentadbiran kerajaan di Selangor, ada di Johor, di mana 38 saja pada pihak kerajaan, 32 pembangkang, tentulah kestabilan tak menentu. Maka pada pandangannya, Datuk Hasni menasihat tuanku supaya yang terbaik bubarkan Dewan Negeri. Bila dibubarkan Dewan Undangan Negeri Johor ini, maka diadakanlah pilihan raya. Dan tadi kehadiran beliau ditemani oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Johor, saudara. Kerana mengikut di bawah pasal 23. Pasal 23 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Johor 1895. Ini untuk saudara berinformasi, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Johor tahun 1895 dalam pasal 2, maka yang membubarkan kerajaan negeri itu, Dewan Negeri, adalah Duli Yang Mulia Sultan sendiri. Dan hari ini masukkanlah dalam diary saudara tanggal 22 hari bulan, maka mansuhlah Dewan Undangan Negeri Johor, dan hari ini Datuk Hasni menjadi Menteri Besar sebagai caretaker government. Bila pilihan raya nak diadakan, terpulang pada Suruhanjaya pilihan raya. Dia harus mengadakan pilihan raya ini dalam tempoh 60 hari. Bukan selepas 60 hari. Banyak orang silap saudara. Dalam tempoh 60 hari, mesti diadakan satu pilihan raya negeri. Terpulang, kalau Suruhanjaya pilihan raya mengatakan minggu depan, boleh buat minggu depan. Kalau Suruhanjaya pilihan raya mengatakan 2 minggu lagi, maka 2 minggu lagi lah. Tetapi benda ini tentulah ada jeda waktunya. Maka Suruhanjaya akan memutuskan bila tarikh beliau membuat read. Pertama sekali read pengumuman. Dulu-dulu masa zaman raja-raja dulu, pukul gong lah, hubaya adalah ini dimaklumkan
bahawa Dewan Undangan Negeri Johor telah pun dibubarkan. Untuk itu, satu pilihan raya akan diadakan. Itu pertamanya, RIT. Itu dipanggil RIT Dewan Undangan Negeri Johor. Kemudian, selepas itu, Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengumumkan tarikh bilakah penamaan calon. Ini terpulang kepada parti-parti politik. Siapa nak bertanding pun bertandinglah. Sama ada saya rasa kali ini ramailah yang akan bertanding. So parti-parti politik ini akan mengemukakan nama-nama calon mereka untuk penamaan calon. Dalam tempoh 12 hari sekurang-kurangnya diadakan kempen, barulah ada pembuangan undi. Itu dia punya step by step. Saudara Ernie Anwar Gong Eng dah merasuk anak muda. Saudara, saya tak kata begitu. Ya, anak-anak muda kita ni, saya dah cakap tadi, mereka dalam keadaan yang hidup yang sukar. Jangan kita letakkan kesalahan pada anak muda saja. Cuba selami. Saudara biasa muda, saya biasa muda. Anak muda memang darahnya panas, bergelora sentiasa, saudara. Jadi berbalik pada Johor ini tadi, maka semalam Timbalan Presiden PAS mengatakan kalau boleh kali ini nak bertanding menggunakan muafakat nasional. Aduhai. Sedangkan saudara, hari ini saya nak jelaskan. Hari ini diadakan pertemuan antara pemimpin utama UMNO Negeri Kelantan yang dipimpin oleh Datuk Jazlan, mengadakan pertemuan dengan pemimpin PAS Kelantan. Dalam perbincangan pertemuan tersebut secara hati ke hati, jangan kata UMNO ni gila kuasa, jangan kata orang UMNO ni tidak mau menyantuni masalah. Salah saudara. Datuk Jazlan mengadakan pertemuan secara hati ke hati bersama dengan pimpinan PAS dan menyatakan bahawa kalau nak kerjasama tak ada masalah. Dan waktu itu saudara, PAS, pimpinan PAS mengatakan mereka masih lagi hendak dengan Parti Perburuan Bersatu, PBN. Kalau itu isunya, apakan daya? UMNO telah membuat keputusan dari awal lagi. Kita tidak akan meneruskan kerjasama dengan PBM. Macam mana kita nak bekerjasama dengan orang yang nak membunuh kita? Tidak mungkin. Tapi PAS berkeras. Jadi kesan daripada itu, maka Datuk Jazlan menyatakan, bising juga tuan. Maka Datuk Jazlan menyatakan kerjasama antara UMNO dengan PAS ditamatkan. Maka berakhirlah kerjasama antara UMNO dengan Parti PAS di Kelantan. Bila ini berlaku di Kelantan, saya melihat tidak mungkin UMNO akan menyantuni PAS bagi pilihan raya di negeri Johor. Walaupun Timbalan Presiden mengatakan kalau boleh hendakkan juga diadakan kerjasama. Saya rasa tak ada, sesuai dengan apa yang dilontarkan oleh Naib Presiden UMNO, Datuk Khalid Nordin. Datuk Khalid Nordin mengatakan bahawa kali ini UMNO Barisan Nasional solo. Saya kena ingat dalam pilihan raya UMNO tidak masuk ke gelanggang mewakili parti UMNO saja, tidak. Kita punya kesepakatan dengan Barisan Nasional. Jadi hendaklah dilihat sebagai Barisan Nasional bertanding kali ini secara solo. Yakin saya. Kerana hari ini keputusan yang dibuat di Kelantan, keputusan yang dibuat apabila pertemuan kita dengan PAS. Begitu murninya Datuk Jazlan menghadap berjumpa dengan pimpinan PAS. Tapi pimpinan PAS buat tak tahu, masih lagi hendak dengan PBM. Salah kami lagi ke? Apakah ini salah UMNO? Apakah ini salah pimpinan UMNO? Salah fikirlah sendiri. Kita dah tahu PBM nak bunuh UMNO. Diwujudkan UMNO nak bunuh. Diwujudkan PBM tu nak bunuh UMNO. Bersatu musuh UMNO. PAS kata dia nak dengan bersatu. Bagi kita jalanlah. You go ahead. No way. Sebab itu saya kata, Kalash, tak perlu lagi kita nak menyantuni muafakat nasional. Sebab itu saya dah bercakap 3-4 bulan dulu saya kata bahawa titik pertemuan antara UMNO dengan PAS dalam muafakat nasional sudah sampai ke tahap noktahnya. Cukup-cukuplah. Kalash. Saudara, bagaimanapun sebagai warga UMNO, saya ingin mengucapkan syabas kepada Datuk Jazlan. Begitu berhemah beliau menyantuni, menghormati pimpinan PAS, tapi beliau tetap tegas dengan pendiriannya. UMNO Kelantan tidak akan bekerjasama dengan PBM. Berdasarkan pada itu, tidak ada kerjasama dengan PAS. So, pimpinan UMNO Johor harus menghormati kehendak PAS pembina UMNO di Kelantan.
Jangan pula kali ini Datuk Asni pula kata, UMNO Johor lain, UMNO Kelantan lain. Tak boleh, saudara. Kita dalam satu kesepakatan. Jadi, saudara, saya dah jelaskan. Sebab itu saya kata, warga PAS pun, pimpinan PAS, saya dah cakap terus, jangan kita serang parti dia, tidak. Warga pimpinannya, janganlah kali ini nak kelirukan rakyat. Masih lagi nak kelirukan rakyat, nak kerjasama. Sudah, enough is enough. Saudara, cuma dalam keadaan begini saya ketawa juga. Bila saja hari ini Durian Mahalia Sultan Johor bersetuju membubarkan Dewan Undangan Negeri Johor, kita nak tanyalah Datuk Salihuddin Ayub. Dulu abah kau dia kata nak tekan butang. Hari ini nampak gayanya butang dah ditekan. Salihuddin Ayub dia bagi ingatan. Oh, kasar. Parti Amanah dia kata kalau UMNO masih lagi nak meneruskan pilihan raya negeri Johor, maka kita akan tarik sokongan kerajaan pusat. Saya kata nak tarik lah. Banyak orang tak faham, saudara. Kerajaan yang ada di anjung kuasa Sri Perdana hari ini bukan sokongan daripada Amanah, bukan sokongan daripada DAP, bukan sokongan daripada PKR, tidak. 114 kursi itu merangkumi daripada parti PBM, PAS dan UMNO. Jadi Salihuddin Ayub kata nak tarik sokongan, tariklah. Cuma kalau nak betul-betul nak supaya diadakan pilihan raya umum, saya rasa biarlah PAS yang tarik. Kita pun dah tak ada sokongan lagi dah. Kerana naik Presiden UMNO jadi Perdana Menteri. Tariklah sokongan. Saudara Sahadin, bolehlah saudara, tak ada masalah. Saya menyantuni pandangan saudara. Kerana saya rasakan bahawa dalam keadaan ini kita jangan melahirkan amarah, kebencian yang terlampau. Kalau kita benci, almarhumah ibu saya selalu kata, kalau kamu sayang pada seorang tu, jangan sayang lebih-lebih. Kalau kamu benci dengan seorang tu, jangan benci lebih-lebih. Kerana satu ketika nanti kalau kamu benci sangat-sangat, kamu mungkin akan menyayanginya. Kalau kamu sayang yang teramat, mungkin satu ketika nanti kamu akan membencinya. Saudara nak sokong parti mana, go ahead. Tak ada masalah pada saya. Cuma jangan lontarkan kenyataan biar dilingkup, biar mati. Tak baik sesama kita. Kita warga Cina damai, saudara. Baik. Itu tentang kedudukan di negeri Johor, tentang politik semasa hari ini. Dan hari ini kalau saudara lihat ramai teman-teman saya yang warga emas, semua warga emas ni semua saudara yang dah berubah apa semua, kita mengadakan retreat di Janda Baik, membincangkan ada tuju ke mana kita selepas ini. Dan dalam keadaan ini saudara, saya juga sedih kerana hari ini pengamal media sudah pun berkumpul di Institut Jantung Negara kerana kabarnya saudara, Tun Dr. Mahathir dalam keadaan yang tenang. Itu kabar. Bagaimanapun petang tadi sekitar jam 8 malam tadi, menurut anaknya Marina Mahathir, Dr. Marina dia kata beransur pulih. Bagaimanapun Perdana Menteri datang. Cuma sebab tu saya katakan saya agak sedih. Sedihnya kerana satu ketika dulu beliau adalah Perdana Menteri yang dikagumi oleh rakyat. Akhirnya beliau berada dalam hari-hari terakhir ini yang membuat dalam keadaan rakyat benci. Ini yang saya rasa seorang negarawan yang hidup begitu dipuja, dunia memuja, tapi dalam hari terakhir begini yang tak seronok kita lihat. Bagaimanapun berdoalah agar sesuatu yang ini ajal maut tangan Tuhan. Biarlah. Kerana kabarnya, saya mendengar kabarnya bahawa Institut Jantung Negara tidak mengizinkan siapa pun melawat. Tak siapa pun boleh melawat kerana keadaannya begitu membimbangkan. Saudara, ini satu hal lagi saudara. Hari ini kabarnya Perdana Menteri telah pun mengeluarkan arahan. Pula dah. Aduh, tak tahulah macam mana lah. 2 minggu dulu Menteri Pendidikan Radi Jidin dia buat kenyataan warga Kementerian Kesihatan Pendidikan tak boleh bergiat narkotik. Kalau bergiat narkotik maka akan dihentikan khidmat dan sebagainya. Hari ini Perdana Menteri mengarahkan supaya ditarik balik kenyataan tersebut. Artinya warga guru dah boleh berpolitik. Inilah suasananya kita sekarang ni. Sorong tarik. Jadi rakyat yang pening. Saya cakap terus terang, dulu pun saya tak setuju. Kerana
Biarlah cikgu ni, guru-guru yang berada di kawasan desa, di kawasan pedalaman, mereka dihormati oleh masyarakat. Mereka juga boleh mencorak pemikiran masyarakat, boleh memberi pandangan, tapi tidak diizinkan mereka. Nak buat macam mana? Saudara Jamaluddin, jangan saudara, saya bukan apa. Saya sebagai manusiawi, sebagai insan, Saudara Jamaluddin, bukan saya nak sembang, tidak. Saya harus memberi pencerahan. Dalam kini memang ada sokong. Saudara Diksi, reject Balaci. Inilah balik kepada Johor. Saya dah bercakap dengan Presiden Parti, Datuk Seri Zahid Hamidi. Semalam pun beliau pun dalam bual bicaranya menyatakan secara jelas dan tuntas bahawa UMNO kali ini akan menurunkan wajah-wajah baru yang bersih. Saya harap Datuk Seri Presiden nyatakan dan laksanakan sepenuhnya janji saudara. Calon-calon yang akan diturunkan bertanding untuk Dewan Undangan Negeri Johor kali ini, kalau boleh sebagaimana yang kita laksanakan di Melaka tempoh hari, 87% adalah muka baru yang bersih, yang tak comot. Sebab rakyat dah menyampah dengan melihat kebejatan politik mereka yang telah pun berada di anjung kuasa tapi tidak menyantuni rakyat. Saya harap Datuk Presiden laksanakan janji anda. Ini bukan kerja main-main. Dan bercakaplah dengan Datuk Asni, sebab warga Johor sedang menanti siapakah calon-calon yang akan kita kemukakan. Nak menang, kena cari calon yang benar-benar kita lihat boleh memberi khidmat. Dan agar tuanku pun merasakan pembubaran Dewan Negeri ini untuk kebaikan rakyat. Cukuplah kita meletakkan calon yang orang itu juga kalangan warlord lah dan sebagainya. Enough is enough lah. Bagi saya cukup. Tidak ada keperluan untuk kita menyantuni mereka yang mengkhianati parti. Saya cakap terus terang, saudara. Untuk di Johor, okey saudara, seperti biasa saya harus memberi pencerahan. Di Johor itu ada 7 orang. 7 orang katak-katak yang melompat. Walaupun tidak ada dalam parti UMNO 2 orang. Tapi daripada PH, daripada Amanah, PKR sebagainya, tapi itu mereka. Tapi kita UMNO ni yang melompat. Perlu dilihat secara tuntas. Jangan ada lagi katak-katak diizinkan bertanding mewakili parti UMNO. Baik saudara, ini tentang gambaran yang saya dapat, data-data yang ada di negeri Johor. Untuk Parlimen Pasir Gudang, dulu Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin bertanding, dia dapat 36,889. Tapi beliau tewas di tangan Saudara Hassan Karim daripada parti PKR 61,000. Besar saudara. Dia bagi saya jangan buang masa lah untuk di Pasir Gudang. Begitu juga di Johor Jaya contohnya. Calon Barisan Nasional Tan Cipuk cuma dapat 16,000 saja. Sedangkan calon PKR dapat 32,342 undi. Buang masa kalau nak santun kawasan itu. Di Permas, kawasan Permas ni Datuk Sari Khalid sendiri bertanding. Beliau dapat 20,047 undi. Dun di Permas. Cik Zakaria Ahmad Saleh PKR dapat 24,793. Besar ya. Bagi kawasan P160 Johor Bahru. Johor Bahru Tan Sri Syarif Samad dapat 30,000 untuk Parlimen. Dia kalah kepada Akmal, anak muda, Akmal Nasir daripada PKR, 50,000 saudara. Bukan sikit. Dan untuk Dewan Negeri Lakin, Datuk Yahya Jaafar dari Barisan cuma dapat 16,422. Saudara Muhammad Izzah Ahmad PKR dapat 25,000. Baik, sebab itu dia katakan kursi-kursi yang ini biarkanlah. Tapi tak tahulah, mungkin kalau dengan muka baru terpulang pada rakyat. Begitu juga di Setulang. Dia ada 3 kursi Dewan Negeri di Johor Bahru tu. Di Setulang, Ang Bung Heng BN dapat 11,000. Andrew Chew dari PKR dapat 24,000. Besar sangat. Besar. Terlalu tinggi dia punya jumlah majoriti. Di Pulai, ini di Pulai. Datuk Nur Zazlan Muhammad, dia bertanding Parlimen, dia dapat 26,000. Saluddin Ayub PKR, sebab itu dia kata dia boleh tarik sokongan. Sebab dia dapat 55,447. Memanglah dia menang besar, walaupun dia mewakili parti Amanah, tapi menang di bawah PKR waktu itu. Ya.
bagi kawasan Don Perling. Jadi saya haraplah mereka yang tinggal di Pulai, warga UMNO Pulai tu, Perling ni biarlah MCA buat kerja. Sebab MCA cuma mampu boleh calon Wong Yu Fong. Dia cuma dapat 13,000 je. Kalah kepada calon PKR Chiu Yi Hao, 32,000 saja. Di Kempas. Ini saya kata Kempas ni sebenar-benarnya dulu kubu UMNO. Dulu UMNO pernah menurunkan Yang Mulia Tengku Putra bertanding di Kempas. Menang besar waktu itu. Tapi bila berlaku dalam parti, adanya macam-macam, balah sama sendiri, akhirnya Kempas kalah. Apabila baru satu penggal aja Tengku Putra jadi calon, bagi Datuk Ramli Bahrain, dia cuma dapat 11,929. Sedangkan Allahyarham Datuk Osman Sapian mewakili PKR dapat 21,137. Sebenarnya Kempas ni ada ruang kalau ada keikhlasan pada pimpinan. Bagi kursi Iskandar Puteri. Iskandar Puteri saudara, Jason Teo mewakili Barisan Nasional dapat 35,000. Tapi Lim Kit Siang dapat 80,726. Puteri Iskandar, Muhammad Khari Abdul Malik BN 18,000. Ini untuk Don Puteri Iskandar. Zulkifli Ahmad daripada PKR 33,455. Di Kulai, untuk Parlimen Kulai, BN Tang Nai Sun 22,000, kalah kepada Teo Ni Cheng PKR. Ini Parlimen. Tapi untuk Dewan Negeri di Bukit Permai, Ali Maizat Saleh, dia ada ruang sebenarnya. UMNO ada peluang lagi sebab jumlahnya tak begitu tinggi, 1,000 lebih saja. Ali Maizat dapat 8,467. Tosrin Javanti PKR dapat 10,998. Mereka 2,000. Ada ruang di Bukit Permai. Tapi di Senai ni jangan mengabaikan Boreh. Shen Pu Kuan BN dapat 9,000. Teo Bun Tiong PKR 28,274. Tinggi saudara. Begitu juga di kursi Bukit Batu. Bukit Batu, Barisan Nasional menurunkan Teo Lee Ho, kalah kepada Jimmy Puah PKR. BN dapat 7,000, PKR dapat 17,000. Okey saudara, di Pontian, Datuk Ahmad Maslan Susah Agung UMNO dapat 1,132. Haji Karmen, dia kemudian dia bertanding di Tanjung Piai, dia dapat 20,299. Ini pun nyawa-nyawa ikan juga tu. Tapi bagi kursi Benot, yang Ahmad Berhormat Datuk Asni, dia dapat 9,480, mengalahkan Zulkifli Tashrif 5,033, jauh meninggalkan. Tetapi di Pulau Sebatang, Datuk T. Siu Kiong, saya rasa ini masalah kandidat ni. Di Pulau Sebatang, BN meletakkan calon daripada MCA dapat 11,000. Tapi Takiuddin Cik Man daripada PKR dapat 14,507. Dan akhir sekali, untuk Parlimen Tanjung Piai, semua tahu kita menang. Wijek Singh dapat 25,466, mengalahkan Haji Karmen 10,000. Dan untuk di Don Pekan Nanas, Tan Eng Meng BN tadi kalah sebab dia dapat 10,548. Dia kalah kepada Yo Tung Siong daripada PKR 11,000. Artinya tak banyak mana. Dan akhir sekali Kukup, Datuk Muhammad Osman dapat 11,000 dan Seri Kayat dapat 10,000. Itulah gambaran yang kita lihat di negeri Johor, bagaimana kedudukannya. Dan saya mengharapkan insya-Allah, sebab itu saya katakan negeri Johor dalam pilihan raya akan datang, saya kalau dapat jumpa Pengerusi Perhubungan Datuk Mustafa Yaakob, kalau dapat saya berbicara sedikit dengan beliau, tapi beliau tak nak berbicara pula, itu masalahnya. Dalam keadaan begini, saya merasakan bahawa apa-apa pun, ini Datuk Alias tak nak bercakap ke? Datuk Alias? Jadi kadang sekarang ni cuma saya kira kita ada kesempatan juga dapat berbual dengan timbalan pengurusi Ketua UMNO, Datuk Alias. Boleh. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Cakap kuat sikit Datuk. Datuk adalah timbalan pengurusi kepada UMNO Veteran Wilayah Persekutuan.
Hari ni apa dia kita buat, Dok, hari ni? Alhamdulillah hari ini berjaya veteran UMNO Wilayah Butuan mengadakan pelancaran gerak kerja pilihan raya ke-15 di Kompleks Ilmu dan Baik Bentong, Pahang. Dan Alhamdulillah majlis baru saja selesai dilancarkan oleh Yang Bahagia Datuk Seri Johari Ghani, iaitu Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Wilayah Butuan. Ya. Alhamdulillah sambutan daripada bahagian-bahagian hampir semua hadir, Ya. seramai 120 orang. Alhamdulillah. Dan saya yakin bahawa melihat reaksi daripada air muka pemimpin bahagian veteran amat terus memberi sokongan padu kepada UMNO Wilayah Butuan untuk menentukan bahawa kesinambungan perjuangan UMNO untuk merampas balik kursi-kursi di UMNO di Wilayah Butuan. Okay. Datuk, tengok kalau isu kumpulan Wan Semua Pekerja dapat diselesaikan, lebih mudah lagi kita rasanya tak? Ya, saya percaya bahawa kalau itu dapat dilaksanakan akan dapat lagi menarik perhatian terutamanya generasi muda lah. Datuk di bahagian mana di wilayah Butuan? Saya Pengerusi veteran UMNO bahagian Bandar Tun Razak. Apa pandangan Datuk tentang kedudukan apa di Bandar Tun Razak? Bandar Tun Razak. Pengundi punya mood. Pengundi di Parlimen Bandar Tun Razak nampaknya ingin mencari sesuatu. Pertamanya mungkin di segi calon, Ya. isu calon. Yang kedua untuk menentukan kemenangan Barisan Nasional itu telah menjadi satu topik utama yang dipikirkan oleh pengundi-pengundi. Betul. Yang ketiga, masalah ya untuk mengenal pasti pengundi-pengundi muda yang sekarang ni umumnya lebih kurang seramai 30,000 orang di Bandar Tun Razak. Jadi itu dah menjadi satu topik yang harus dikaji, dipikir dan dianalisa oleh pihak pimpinan UMNO, pimpinan parti untuk mencari satu jawapan yang tepat untuk membantu semua perkara-perkara yang didarabkan tadi untuk mencapai kemenangan. Di Bandar Tun Razak berapa ramai jumlah pengundi tu? Jumlah pengundi sekarang termasuk pengundi baru 130,000 orang. Oh, besar. Daripada 71,000. Jadi sekarang Sebelum ini kawasan Bandar Tun Razak kawasan selamat dah. kurang selamat, tetapi ialah seperti perayu yang ke 14 kita anggap itu tsunami politik berlaku, bahawa kita Melayu tetap mendapat pilihan kerana bersatu. Mereka terperangkap dengan calon bersatu sebab kononnya calon Melayu dan dia mewakili bersatu. Jadi kalaulah UMNO dapat tempat menjadi calon di PIU 15, sudah pasti juga saya yakin bahawa perubahan akan berlaku. Ya. Saudara Papin Jack, dia kata bahawa kita ni sukar selagi kita menyantuni rakyat. Saya yakin sebenarnya berkali saya katakan bahawa pimpinan hari ini, kerajaan hari ini bukan UMNO sepenuhnya, Saudara Papin. Kita kena faham, hari ini kerajaan dipimpin cuma naik Presiden UMNO saja jadi Perdana Menteri. Bukan kerajaan UMNO Barisan Nasional. Kalau kerajaan UMNO Barisan Nasional, saya ingat lain dasarnya. Bukan untuk rakyat. Bagaimana kumpulan Wan Semua Pekerja dapat kita selesaikan. Ini keadaannya. Ya, Dok? Datuk Seri, saya banyak orang agak-agak keliru melihatkan bahawa kerajaan hari ini kerajaan BN, sebenarnya bukan kerajaan BN. Ini isunya. Kerana dia kata kerajaan BN kerana Perdana Menterinya adalah UMNO. Tetapi ia adalah merupakan kerajaan PN. Jadi bila PN yang dominankan kerajaan pentadbiran ini, maka ini yang dianggap bahawa bila kegagalan berlaku nanti ada dianggap UMNO gagal. Dan saya dah cakap dulu, kalau sesuatu berlaku, maka yang akan jadi masalahnya UMNO. Sebab itu kita harus berhati-hati, harus menyantuni masalah ini. Sebab kita hadir pun sebagai menempel je. Betul. Jadi jangan katakan kerajaan BN. Tapi kadang-kadang orang masih lagi tak faham dan mereka masih lagi menjaja cerita bahawa inilah kerajaan UMNO. Sebenarnya tak betul. Ini pandangan orang veteran saudara, bukan saya seorang saja. Ini Datuk Alias, beliau adalah orang paling lama dalam UMNO. Berapa lama dalam UMNO tu? Lebih kurang 40 tahun. Lebih 40 tahun saya beliau bergiat dalam UMNO dan masih lagi setia. Tak melompat-lompat macam orang lain tu. Di wilayah secara keseluruhannya, saya rasa warga bangsa kita, even bukan Melayu pun sudah mula merasai
bagaimana cara kita menangani satu masalah itu dengan lebih mudah. Kan? Yeah. So sebab itu saya rasa mereka pun sudah kembali pun. Sebab itu tadi ucapan Datuk Johari tadi, intipatinya apa antara ucapan tadi? Saya tertarik tepati ucapan Datuk Seri Johari. Kalau banyak pemimpin UMNO bercakap tentang parti ataupun tentang politik, tapi Datuk Seri ini banyak menyentuh tentang ekonomi. Ekonomi, ya. Tentang bagaimana perkembangan isu pekerjaan, isu nilai duit, nilai wang negara kita, harga barangan. Jadi ini isu yang sebenarnya menjadi asas utama. Ya. Kalau ini cantik diperbetulkan, cantik diperjuangkan, sudah pastilah bahawa politik itu akan menyusul dengan baiknya. Jadi ini satu kelebihan, satu kelainan yang disampaikan oleh Datuk Seri, bahawa beliau telah menyuntik satu pandangan yang lebih melibatkan tentang kehidupan rakyat yang sebenar dan apa yang berlaku sekarang. Sebab itu saya kata kalau rakyat disantuni dengan baik, rakyat akan sayang pada kita. Meminta pada yang ada. Ya, betul. Kasih pada yang sayang. Itulah dia. Kalau ada pemimpin pun tak sayang kepada kita, macam mana? Baik, saudara, saya ucapkan terima kasih pada Datuk Elias sebagai orang lama, Timbalan Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Veteran Bidang Persekutuan. Dan saya ucapkan tahniah kena mampu mengumpul seluruh ramai warga-warga veteran di wilayah persekutuan ini untuk menghadiri kursus retreat bukan kursus pun, dah matang semua tu. Cuma saudara Anwar Jo luluskan 10 KWSP. Memang itulah UMNO akan terus menuntut. Saya akan terus menyuarakan, pimpinan UMNO akan terus berjuang sama ada Datuk Ashraf Walji pemudanya, Datuk Zaidah Zarif Khan sebagai Ketua Puteri, Datuk Seri Presiden, Datuk Seri Najib. Kita akan terus berjuang untuk rakyat. Bagi kita UMNO itu dari rakyat untuk rakyat. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.